Simposium Penerimaan Tauliah dan Majlis Penganugerahan Tauliah Mengajar Agama Islam Negeri Perlis bagi tahun 2019 pada pagi ini diteruskan dengan sesi ceramah yang kedua yang bertajuk Isu-isu Khilafiyah di Negeri Perlis yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengurusi Ashabul Fadilah, para asatizah yang hadir pada hari ini. Saya ambil kesempatan ini untuk secara ringkas kita duk bincang banyak dah tentang isu-isu khilafiyah di negeri Perlis. Isu-isu khilafiyah ni sebenarnya bukan di negeri Perlis saja. Khilafiyah ni ada di seluruh dunia ini, bahkan ada semenjak daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu sendiri berkhilaf pendapat terhadap arahan-arahan Al-Quran dan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja selepas kewafatan Nabi, bahkan semasa Nabi masih hidup, ada arahan Nabi yang mereka berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan oleh Nabi mengenai arahan itu. Sehingga mereka merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada perbezaan itu mengakui kedua-dua pandangan ataupun pandangan yang berbeza itu. Itu satu hal. Perkataan khilaf bermaksud berbeza. Khalaftu, aku berbeza. Yakni kita berbeza dengan pihak yang satu lagi. Apabila kita kata khilaf, yakni kita ada perbezaan pendapat ataupun dalam isu ni khilafiyah, pandangan benda perkara yang ulama berbeza mengenainya ataupun scholars sarjana berbeza mengenainya. Cumanya perbezaan ini ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Yakni ada perbezaan yang kukuh yang diiktiraf kerana mengikut acuan perbezaan itu dari segi nas-nasnya, dan ada perbezaan yang perbezaannya tak kuat kerana orang nak bagi pendapat berbeza. Bila kita rujuk kepada alasan tidak kukuh. Al-Imam Asy-Syaukani mengkritik pandangan yang menyatakan la inkar fil masailil khilaf, tidak ada ingkar dalam masalah khilaf. Dia menyatakan bahawasanya kalau kita kata tak ada ingkar dalam masalah khilaf, semua masalah khilaf ni maka banyaklah terbengkalai al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tapi kalau kita katakan, saya nak jelas, tapi kalau kita katakan tidak ada ingkar dalam masalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diiktiraf oleh para ulama, maka ini adalah benar. Kerana ulama khilaf kadang-kala ada ulama umpamanya satu orang isap rokok. Kita kata jangan isap, haram isap rokok. Dia kata khilaf. Masalah khilaf ya. Sekarang ni kita tengok satu orang tak tutup wanita tak bertudung umpamanya. Kita suruh dia bertudung. Dia kata tak boleh lah duk suruh-suruh. Masalah khilaf. Kerana ada pendapat Ibn Ashur dan seumpamanya yang memberikan pendapat yang berbeza dalam hal ini. Sembahyang Jumaat umpamanya, ada ulama yang kata pandangan yang menyatakan sunat muakkadah. Dia kitab ilmiah, dia kata dia pakai pandangan khilaf. Hal-hal yang seperti ini tidak mu'tabar. Walaupun ada qaul, tapi qaul ini tidak kukuh, ataupun kalaupun ia mungkin ada wajah khilaf, tapi khilaf yang dhaif. Masalah seperti ini masih lagi boleh untuk kita memperkatakan
pandangan yang berbeza mengenainya. Apa yang saya nak sebut, khilaf-khilaf di negeri Perlis di sini bukan yang itu. Yang saya nak sebut ialah khilaf yang membabitkan perkara-perkara di kalangan para ulama. Memang ada satu dua pandangan ataupun ada banyak pandangan yang mereka berbeza. Hakikatnya dalam Islam ini, perkara khilaf ataupun perkara-perkara yang dalil-dalil yang zanniyah, dalil-dalil yang terdiri yang boleh dipahami lebih daripada satu makna itu jauh lebih banyak ataupun itu yang dominan nak dibandingkan dengan dalil-dalil yang qat'iyah, dalil-dalil yang putus. Arak putus tak ada khilaf. Sembahyang 5 waktu putus tak ada khilaf. Puasa Ramadan putus tak ada khilaf. Orang yang bermusafir boleh buka puasa putus tak ada khilaf. Tetapi masa bila dia boleh buka puasa? Khilaf. Masa dia niat nak musafir ke, start daripada rumah dia ke, kena musafir dulu ke, masa bila? Mula khilaf. Orang yang sakit boleh buka puasa, tak ada khilaf. Man kana marid minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Boleh buka puasa, tak ada masalah. Tapi sakit yang macam mana? Khilaf. Okey. Khilaf-khilaf ini pada satu sudut kadang-kala dia kita nampak macam susah, setengah orang payahlah banyak masalah. Tetapi para sarjana melihat khilaf itu sebagai satu keluasan membolehkan kita mengambil manfaat yang banyak. Sebab itu kita hidup dengan fatwa-fatwa yang ada ini, hidup dengan menggunakan khilaf ulama dalam fatwa-fatwa ini. Jika kita satu saja mazhab yang kita pakai di Malaysia ini, saya rasa kita berada dalam keadaan harat, susah. Saya pergi ke Turki. Turki mazhab Hanafi. Mazhab yang dominan dalam dunia ini ialah mazhab Hanafi, ramai. Salah satu sebab yang saya telah bagi tahu dia dominan ialah kerana dulu kerajaan Uthmaniyah yang merupakan khalifah yang terakhir mengambil mazhab Hanafi sebagai mazhab rasmi. Sebab itu kita tengok kebanyakan dunia Islam ni banyak yang Hanafi. Iraq, Mesir juga walaupun bercampur, India, Pakistan, China, apa lagi, dominanlah Hanafi. Berapa sebab pengaruh politik menjadikan mazhab dominan. Salah satunya mazhab Hanafi, keduanya qiraah Hafs an Asim, kerana itulah yang dipakai di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Tak apa, Turki mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi dia tak boleh dia tak melakukan jamak, melainkan apabila semasa haji. Semasa dia di Mina dan di Muzdalifah. Tapi disebabkan keadaan yang sukar, permusafiran dan seumpama sekarang, ulama-ulama di Turki telah memfatwakan supaya boleh untuk orang-orang Hanafi pun ikut majoriti mazhab yang lain apabila bermusafir. Di Malaysia, walaupun ramai orang duk cakap tentang Syafi'i, mazhab Syafi'i rahimahullah, tapi berapa banyak negeri-negeri yang kata Syafi'i itu pun telah mengamalkan pandangan-pandangan mazhab lain. Yang paling ketara saya selalu buat contoh ialah zakat pendapatan. Ia bukan mazhab Syafi'i, ia mazhab Hanbali. Sebab itu di negeri Perak dia tak bagi, dia tak ada zakat pendapatan kerana dia kata itu bukan Syafi'i.
urusan muamalah bank, kebanyakan yang pakai ialah luar daripada mazhab Syafi'i. Pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah sering kali diguna pakai di dalam banyak pandangan-pandangan perbankan. Dan banyak lagi. Ini pun termasuk bila mari musim nak bayar zakat fitrah. Asal kalau dalam mazhab Syafi'i kena bayar dengan qutul balad, kena bayar dengan beras. Ini walaupun mutaakhirin di kalangan Syafi'iyah yang membenarkan seperti mazhab Hanafi untuk dibayar dengan qimah, dengan bayar dengan harga. Bila negeri itu istihar RM7 dia istihar, itu sebenarnya bukan qaul asal mazhab Syafi'i. Itu adaptasi daripada mazhab Abu Hanifah. So isu tidak ikut mazhab tertentu ataupun tak mengikat diri dengan mazhab tertentu adalah bukan isu besar untuk dipersoalkan, termasuk di negeri Perlis. Cuma Perlis ni buat secara besar-besaran, negeri lain dia buat secara bahagian-bahagian tertentu, khususnya tentang muamalah. Dia kata Perlis tidak ada mazhab, bukan dia tidak ada mazhab, dia tidak terikat dengan mazhab. Kerana ambil apa saja fatwa di Perlis ni akan ada mazhab yang kata pandangan itu. Dan ini saya telah sebut baru-baru ni dan banyak tempat saya sebut. Sekarang ni musim harum manis, lalu saya sebut wajib zakat harum manis. Tidak dia bawah zakat perniagaan, tapi dia bawah zakat tanam-tanaman. Sebab itu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz dia menyatakan, ma yasurni law anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Aku tak suka jika sekiranya sahabat-sahabat Rasulullah tidak berselisih pendapat. Li'annahu law lam yakhtalifu lam takun rukhsah atau lam takun sa'ah. Kerana jika sekiranya sahabat-sahabat Nabi itu tidak berselisih pendapat, kita tidak ada keluasan. Kita di Perlis ni bercadang nak buat insya-Allah dengan izin Allah muzium 4 mazhab. Telah diperkenankan oleh tuanku. Muzium tu kita cadang, masuk muzium tu sampai keluar muzium tu orang akan faham luasnya mazhab dalam Islam. Pentingnya imam-imam. Bukan satu imam saja. Imam Syafi'i dihargai di Perlis ni. Banyak amalan-amalan Perlis juga ambil daripada mazhab Syafi'i. Cumanya bezanya ada pandangan mazhab lain yang dia ambil. Saya buat banyak contoh berulang kali lah. Imam-imam ni dia apa? Dia ada hubungan antara satu sama lain. Walaupun ada hubungan, tapi mereka ada perbezaan. Abu Hanifah di awal. Abu Hanifah dia satu-satunya yang dianggap sebagai tabi'i kerana dikatakan dia berjumpa dengan Anas bin Malik. Dalam 4 imam ni, Abu Hanifah seorang saja bukan Arab. Dia Parsi. Sebab itu ada fatwa dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah yang dianggap ganjil apabila membenarkan baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Bagi orang yang tak boleh. Kalaulah fanatik mazhab itu diterima, semua orang baca dalam bahasa Farsi, orang Melayu pun nak baca dalam bahasa Melayu juga lah. Tapi orang mazhab Hanafi kena tengok pada mazhab lain sama. Tak boleh tengok itu saja. Di situ pentingnya tidak taksub, menghormati, menghargai, tetapi tidak taksub. Abu Hanifah, dari segi saya nak cerita perbezaan latar lah sikit-sikit imam-imam ni, sembang kan pagi-pagi.
Abu Hanifah ni dia mengaji agama lambat sikit dibandingkan orang lain. Kerana dia orang meniaga. Sebab tu fatwa-fatwa Abu Hanifah di dalam masalah perniagaan banyak yang agak praktikal. Pasal dia pedagang. Dia tajir. Jadi dia jumpa dengan Asy-Sya'bi. Sya'bi tengok dia bijak. Sya'bi tanya dia, duk pergi belajar mana? Dia kata, duk pergi mana? Dia kata, pergi pasar je. Sya'bi kata, pergi belajar. Kerana aku nampak kau ada kebolehan dalam ilmu. Mulai dari perkataan Sya'bi itu, setelah dia dah jadi peniaga dah, dia melazimi Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman. 17 tahun lamanya bersama dengan Hammad bin Abi Sulaiman, sehingga akhirnya dia menjadi jago di dalam ilmu. Dan Abu Hanifah ni fikrah dia nak pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Kerana Abdullah bin Mas'ud dah orang yang telah memakmurkan Iraq, memakmurkan Kufah dan Basrah dengan ilmu-ilmu dia. Kata Ali, sesungguhnya orang muda ini telah memakmurkan Iraq dengan ilmunya. Sahabat Nabi SAW. Jadi watak Abu Hanifah begitu. Bila kita tengok Imam Malik dia orang Madinah. Duduk di Madinah. Tak keluar daripada Madinah. Mula menuntut ilmu, lebih kurang umur dia 18 tahun dia menuntut ilmu. Alim. Dia Imam Darul Hijrah. Pandangan-pandangan Imam Malik juga menarik. Tetapi Imam Malik latarnya ialah latar Madinah. Sehingga salah satu daripada penghujahan dia dalam hukum ialah amal ahli Madinah, amalan orang Madinah. Jika dia tengok satu-satu hadis itu tidak diamalkan oleh ahli Madinah, dia menganggap hadis itu ada masalah. Bukan Nabi punya amalan ditolak, hadis itu ada masalah. Ni termasuklah berapa kes lah, termasuk dalam hadis susuan, anak susuan daripada 10 pergi kepada 5 kali susuan. Dia dalam mazhab Malik pandang antara pandangannya sekali 2 kali pun dah jadi. Pasal itu dia tengok orang Madinah. Puasa 6 ada dalam hadis. Tapi Imam Malik menganggap makruh puasa 6 kerana dia tidak melihat orang Madinah melakukannya. Sebab apa dia pakai orang Madinah? Sebab dia kata ini zaman dia tak jauh daripada zaman Nabi. Maka dia andaikan apa yang menjadi tradisi amalan Nabi, kalau benar Nabi mengamalkannya, tentu para sahabat mengamalkannya, tentu generasi anak-anak sahabat mengamalkannya, tentu dapat dilihat di Madinah. Tetapi jika ada hadis, tapi hadis itu tidak dapat dilihat diamalkan oleh orang Madinah, seperti puasa 6, dia tak nampak orang Madinah amalkan, mana mungkin hadis itu ada? Macam itulah seolah-olahnya. Hadis itu ada, dia pun tahu hadis itu ada, tapi dia rasa ada masalah dengan rawi. Walaupun rawi itu mungkin dari segi sanadnya nampaknya siqah dan seumpamanya, boleh lagi waham, kekeliruan dan seumpamanya pada andaian dia. Maka sebab itu pada zaman Imam Malik ada tokoh yang lain yang hebat di Mesir, iaitulah Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ni hebat. Imam Syafi'i masa awal dia menuntut dengan Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i 7 tahun dia hafal Quran, 10 tahun dia hafal Muwatta' Malik. Dan dia pergi belajar dengan Imam Malik. Dia kagum dengan dia kata, Malik muallimi wa anhu akhaztul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku mengambil ilmu.
Tetapi apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia disambut seperti mana yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dia disambut oleh anak-anak murid Imam Malik. Pasal ini anak murid besar kesayangan guru mereka, Imam Malik, pengikut Malik di Mesir sambut. Tapi Imam Syafi'i mula berfatwa, nampaknya berbeza dengan mazhab Malik, sehingga berlaku krisis khilaf betul. Sehingga Imam Zahabi kata mudah-mudahan Allah mengampunkan kedua-dua belah pihak. Daripada mula Imam Syafi'i sabar, sehingga akhirnya dia menolak pandangan-pandangan Malik, guru dia. Ini saya nak ajak kita kena faham. Tapi itu tidak berarti dia menghina Imam Malik. Ini adalah diskusi peringkat ilmu. Sebab tu diskusi peringkat ilmu ni, orang awam tak erti apa, dia jangan gopoh. Dia kata ni hang tak sama dengan pandangan Imam Syafi'i. Hang lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke? Tu orang awam. Kita tanya dia, hang tak sama dengan Imam Malik ni, hang pandai daripada Imam Malik lah. Tanya dia balik, tak lah. Tadi kita yang jadi ustaz pun jangan duk jadi macam tu pula. Yang tak mau pakai pendapat Imam Syafi'i tu, dia alim dari Imam Syafi'i lah. Habis ustaz pakai pendapat apa? Pendapat Imam Syafi'i ni bercanggah dengan pendapat Imam Malik. Ustaz alim dari Imam Malik. Tak lah, saya pakai Syafi'i. Macam tu lah orang alim pakai Malik. Ini keluasan yang kita orang ilmuwan ini, mudah-mudahan, ataupun orang talibul ilm, kita pelajar-pelajar ilmu ni, mudah-mudahan kita kena faham bila kita mengajar benda-benda macam ni. Imam Syafi'i bila dia pergi ke Mesir, dia tak jumpa Lais bin Sa'ad. Lais telah meninggal. Tapi dia kaji ilmu Lais daripada anak murid. Dia kata, wal Laisu afqah min Malik. Lais lebih faqih daripada Malik. Oi, itu very strong statement. Dan kita fatwa di Perlis ni pun ada sebahagian ni kita sebut pandangan Lais bin Sa'ad. Al-Lais bin Sa'ad dia bagi fatwa, Imam Malik dengar tentang fatwa Lais bin Sa'ad, Imam Malik tulis surat bantah Lais bin Sa'ad pada hayat Imam Malik. Kata Imam Malik, balagani annaka tufti bi asya' mukhalifan lima alaihi ahli al-Madinah, mukhalifan lima alaihi an-nas indana wa bi baladina alladhi nahnu fih. Telah sampai kepada aku, engkau memberikan pandangan-pandangan fatwa yang berbeza dengan mana pegangan manusia, terutama apa yang ada di negeri kami. Innaman nasu tabi'u li ahli al-Madinah. Manusia itu mengikut ahli Madinah, kata Imam Malik. Masa Imam Malik di Madinah. Wa ilaihi kanatil hijrah. Dulu orang berhijrah ke Madinah. Jadi Imam Malik angkat kedudukan ahli Madinah. Dan dia kata, jika idza kana al-amr bil madinati zahiran ma'mulan lam ara li ahadin khilafahu. Jika dah benda tu dah diamalkan di Madinah, begitu keadaannya, aku tidak berpendapat seseorang pun patut berbeza dengan ahli Madinah. Imam Malik hantar surat kepada Lais bin Sa'ad. Al-Lais hantar surat jawab Imam Malik tentang bahawasanya nas tidak terikat dengan ahli Madinah. Yang dikatakan ahli Madinah yang dihujah itu hanyalah pada zaman Nabi dan para sahabat. Dan dia buktikan. Ibn Qayyim bahas panjang tentang masalah ahli Madinah, masalah amal ahli Madinah. Di mana yang kuat, di mana yang tak kuat. Ada juga tempat-tempat yang kuat amalan ahli Madinah. Abu Yusuf daripada mazhab Abu Hanifah. Kita sehingga orang Melayu kita selalu dengar gantang Baghdad, gantang Baghdad. Ingat tak? Bila nak bayar zakat fitrah kita berkata gantang Baghdad. Dan demikianlah Abu Yusuf, kerana Abu Yusuf adalah jagoh bagi mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dua jagoh dalam mazhab Abu Hanifah. Abu Yusuf yang merupakan orang utama dalam mazhab Abu Hanifah, dia fatwa tentang gantang berdasarkan gantang Baghdad yang mana diamalkan di Baghdad. Khalifah ketika itu, bila dia sampai ke Madinah, orang Madinah bagi tahu gantang Baghdad tak sama dengan gantang Madinah, gantang Nabawi. Dia kata apa bukti? Dia hadirkan 50 orang anak-anak
Muhajirin dan Ansar, mari kilik seorang satu gantang bawah ni, baju dia, nah ni gantang tok nenek kami, sahabat Nabi. Dia ukur-ukur semua sama. Dia kata aku tarik balik pakai gantang Nabawi. Sebab itu kita dalam zakat peterah kita istihad gantang Madinah, gantang Nabawi. Walaupun sebenarnya gantang di Malaysia ni hak nama Baghdad tu pun sendiri taklah jauh daripada gantang Madinah. Tapi itulah realitinya. Dan ini adalah satu isu penting perbahasan para ulama tentang amalan ahli Madinah. Bermula daripada penhujahan antara Al-Lais bin Sa'ad dan Malik bin Anas dalam masalah ini. Jadi apa yang saya nak ceritanya tentang watak? Sekali saya pergi pada apa yang, sebab tu kita mengambil manfaat daripada ilmu. Semuanya jago. Al-Imam Syafi'i juga jago. Bahkan dia dianggap menyatukan antara dua aliran, antara ahlul hadis dan juga ahlul ra'i. Dan ada orang kata Imam Malik itu ahlul hadis, tapi tak. Sesiapa yang membaca Muwatta' Malik, banyak idea-idea Malik sebenarnya kepada ahlul ra'i juga. Perundangan banyak. Sehingga tu Napoleon dan berapa lagi tentang juri. Imam Malik banyak idea-idea dia. Dan latar kehidupan, saya sebut latar kehidupan Imam Malik ni, saya tahu lah Imam Malik, dua imam yang watak dia macam berbeza. Tak apalah, yang rapat ni Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ni rapat. Sebab Imam Syafi'i dia ambil hadis dari Imam Ahmad, Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i. Dan kita tahu ada puisi Syafi'i dan Ahmad ni. Imam Syafi'i kata Imam Ahmad pernah bawa Ishaq bin Rahuyah. Dia tunjuk Imam Syafi'i, dia kata inna ainaik lan tara misla Syafi'i, matamu tidak akan melihat seperti Syafi'i. Bahkan dia pernah kata pada Yahya bin Ma'in, ya Yahya inna ainaika lan tara misla Syafi'i, sungguh matamu tidak pernah melihat seperti Syafi'i. Yahya bin Ma'in mutasyaddid, dia dhaifkan Imam Syafi'i. Dia alim besar dalam jarh wa ta'dil, dia dhaifkan, dia tad'ifkan Syafi'i rahimahullah, Yahya bin Ma'in. Tapi Imam Ahmad bela Imam Syafi'i. Pun begitu, kita tengok ada perbezaan. Sebab tu Abu Hanifah ni dalam hadis, menghimpun hadis ni dia kurang sikit. Ada hadis kat dia kena Hamad bin Abi Sulaiman ahlul hadis, tapi dia kurang sikit dibandingkan dengan tiga imam lain. Orang Hanafi marah bila kita kata gitu. Kerana ada ulama-ulama hadis dulu dia kata Abu Hanifah dhaif. Bukan dhaif itu dhaif pemikiran, dhaif riwayat. Kalau nak riwayat dhaif. An-Nasa'i dan seumpamanya. Ini menyebabkan ulama-ulama mazhab Hanafi jawab. Ulama-ulama India tulis A'la'us Sunan, At-Tahanawi tulis. Bawa jilid-jilid untuk membela Abu Hanifah. Guru dia bah. Tapi dalam segi riwayat, sebab tu kita akan tengok ada riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, dia mengambil hadis daripada Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengambil daripada Malik. Malik mengambil daripada Ibn Shihab. Imam Shihab mengambil daripada Abdul Rahman bin Ka'ab. Abdul Rahman bin Ka'ab mengambil daripada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengambil daripada Nabi SAW. Dalam sanad tu tiga imam ada, iaitu Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tentu dapat laju. Dia ada hadis Nabi kata nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yub'atsu. Ruh orang mukmin tersangkut di satu pokok bergantungan, tersangkut di pokok di syurga, sehingga Allah mengembalikan dia pada jasadnya pada hari kiamat. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ambil hadis ni daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil hadis ni daripada Imam Malik. Imam Malik ambil hadis ni daripada Ibn Shihab Az-Zuhri.
bin Syihab Az-Zuhri ambil hadis ini daripada Abdul Rahman bin Ka'ab. Abdul Rahman bin Ka'ab ambil hadis ini daripada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ambil hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sanad, 3 imam. Ya? Tapi saya nak cerita watak. Sekali saya masuklah khilafiyah ni. Dan lagi kah? Saya nak ke airport. Tu main-main tanya Ustaz Khidir ni nak ceramah apa begini. Dia kata cakap pasal khilafiyah ni. Saya nak cerita tentang watak sikit. Imam Malik dia dulu pada Imam Ahmad. Imam Ahmad yang last. Imam Malik dia imam, tapi semua imam ni diuji. Imam Abu Hanifah kena hukuman, Imam Malik kena pukul pasal kata talak orang yang dipaksa tak jatuh. Masa tu khalifah ambil talak. Siapa yang gugur bai'ah tertalak isterinya. Siapa yang tak taat pada khalifah tertalak isterinya. Suruh sumpah macam tu. Ada orang tiru tu. Jadi Imam Malik kata talakul mukrah ni tak pakai. Dia dipukul sehingga jatuh bau dia ni. Disebat oleh Gubernur Madinah. Imam Syafi'i dia pernah diheret, ditangkap daripada Madinah, bawa daripada Yaman, bawa pergi ke Baghdad. Antara yang dia nak dihukum mati sehingga dia membela dirinya. Imam Ahmad kita tahulah 3 khalifah dia berada dalam bawah penyiksaan. Tak boleh mengajak, tak boleh ceramah. Hanya duduk menyorok. Itu yang saya pernah cerita Baqi bin Makhlad. Bagaimana Baqi bin Makhlad mengambil riwayat daripada Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad, musnad yang paling besar dalam Islam ialah musnad Baqi bin Makhlad. Tapi sebahagiannya hilang. Baqi bin Makhlad terpaksa pergi ketuk rumah Imam Ahmad berlakon sebagai orang yang nak kutip minta sedekah untuk mendapatkan satu hadis Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad kata aku sekarang tak dibenarkan mengajar. 3 khalifah tak benar Imam Ahmad mengajar. Bukan tak benar, disebat dia di khalayak ramai. Sebab itu orang pernah tanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayyuhuma afdal lirrajul yumakkan atau yubtala? Apa yang lebih afdal untuk satu orang lelaki? Diberi kedudukan ataupun diuji? Beri kedudukan ni bukan dapat jawatan, maksudnya dapat nama yang baik. Imam Ahmad diseksa zaman dia, dihina, dianggap sesat. Al-Bukhari dianggap sesat dan kafir pada zaman dia sehingga mati. Kemudian baru nama diangkat oleh Tuhan. Tanya Imam Syafi'i, yang mana lebih afdal? Yumakkan atau yubtala? Diberi kedudukan ataupun diuji oleh Tuhan? Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yumakkan hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan diangkat kedudukannya oleh Allah sehingga dia diuji. Sebab itu kalau kita nak, aku ni nak mengajak hak orang tak kata apa, bolehlah setakat nak dapat elang guru takmir tu. Sebab tu kita kena tanya kenapa kita nak mengajar. Melainkan kita nak mengajar lillahi ta'ala. Kalau setakat nak dapat allowance macam kerja lain lah. Mengajar lillahi ta'ala. Tapi saya nak cerita hatta watak mereka. Imam Malik, ini cerita sikit lah sebelum saya nak masuk tajuk. Tak masuk tajuk Imam Malik ni watak dia, di samping kesalehan dia, hadis dia semua, dia ni orang bergaya. Pakai dalam keadaan segak, cantik pakaian dia. Dia kata wa min muru'atil alim an yakhtara ath-thawb al-hasan. Di antara maruah orang alim itu memilih pakaian yang elok. Kata dia, la yartadihi wala yadhharu bihi. Ada yartadihi wa yadhharu bihi. Dia pakai pakaian al-thawbul hasan yartadihi wa yadhharu bihi. Dia pakai pakaian, dia zahirkan dengan pakaian itu
wala yanbaghi an tarahul uyun illa bikamili thawb, tidak patut dia dilihat oleh mata melainkan dengan pakaian yang elok, kata Imam Malik. Kemudian Imam Malik dia ada satu perkataan dia kata pasal zaman dia tu ada orang nak pakai selekeh, nampak macam warak sikit lah, pakai selekeh. Orang bagi kat Imam Malik kain kerah. Imam Malik kata as-suful ghalidh, ni baju kerah ni orang tak pakai. Imam Malik lah, masa musafir boleh pakai. Cuma dia ada satu kataan dia yang menarik. Dia tahu innahu laqabihun birrajuli an yu'rafu dinuhu bilibashihi. Sesungguhnya satu laqabihun lirrajul, sangat huduh atau tak elok untuk satu orang lelaki. Laqabihul birrajul, sangat tak elok untuk satu orang lelaki. An yu'rafa dinuhu bilibashihi, jika dikenali agamanya berdasarkan pakaiannya. Macam mana nak tahu dia ni soleh? Tengoklah pakai pun selekeh. Imam Malik kata sangat huduh. Agama dikenali dengan amalan dia, pegangan dan akidahnya, bukan baju yang dibeli. Tapi itu Imam Malik. Sehingga Az-Zahabi sifatkan Imam Malik ni orang yang pakai cantik, dengan rumah yang mewah, orang yang saleh, kata ada, dengan rumah, kata Az-Zahabi, menerima hadiah, kata ada. Yaqbalul hadiyah, dia terima hadiah. Dan dikatakan Imam Malik mati dalam keadaan ada 500 pasang kasut. Kaya zaman tu. Imam Ahmad watak dia yang lain. Saya nak cerita khilaf dalam hidup, cara Imam Malik ni barangkali keluarga dia, latar orang Madinah, dia semua dah biasa mewah, dan dia pun barang halal. Imam Ahmad, ya Allah, pernah gadai kasut nak dapat makan roti. Dan dia pernah hantar kepada anak murid dia, Al-Marwazi, supaya pergi tampung kasut dia. Dia kata ada 5 bekas nak tampung kasut Imam Ahmad. Kasut hak buruk tu Imam Ahmad pakai satu tu je dah 17 tahun tak tukar. Saleh Imam Ahmad. Dalam Musnad Ahmad ada riwayat hadis al-badazatu minal iman. Bazazah ni kalau terjemah selekeh daripada iman, maksudnya hamba dengan pakaian yang biasa ni tapi bersihlah, termasuk dalam iman. Maksud orang yang pakai biasa, orang tak. Ada riwayat dia pilih yang tu kehidupan, kerana agama itu luas. Tapi barangkali Imam Malik, Abu Hanifah, hatta Imam Syafi'i sendiri mungkin mereka memilih innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan cantik. Saya nak cerita hatta dalam cara hidup juga kadang-kadang ada perbezaannya. Imam-imam rahimahullah, mereka adalah imam. Dalam Islam bukan saja 4 mazhab ni, banyak mazhab, tetapi yang masyhurnya 4. Saya buat contoh Perlis ni. Dia kata Perlis pasal apa tak ada mazhab? Hak kata Perlis tak ada mazhab tu dia tak faham. Dia kata mai-mai semayang di Perlis, start pagi Allahu Akbar, bismillah pelan, tak sama dengan orang lain. Depa Perlis macam tu. Lepas tu subuh pula tak kunut. Okey, macam mana kita ambil balik dunia ni? Dunia ni tadi ada mazhab ni banyak, tapi mazhab yang masyhur berapa tadi? 4 yang imam saya cerita. Mazhab Abu Hanifah, mazhab yang dominan, ada kunut tak subuh? Tak ada kunut. Sebab tu tuan-tuan pergi India, Pakistan, apa ni, atau orang yang mengaji Mesir, mazhab-mazhab yang mazhab yang Hanafi, masjid-masjid yang Hanafi, tuan-tuan pergi ke Iraq, banyak ni tidak kunut. Majoriti tak. Dia apa? Dominan tak kunut. Faham?
dan bismillah pelan. Bismillah pelan. Mazhab Malik, bismillah pelan ke kuat? Tak, bismillah langsung. Mazhab Malik kata kalau bismillah semasa salat baca Fatihah makruh. Tu kan berbeza dengan mazhab Syafi'i kata bismillah tu kena terang dan kemudian wajib baca, kalau tak baca tak sah Fatihah, tak sah salat. Tak cukup Fatihah, tak sah salat. Guru kepada Imam Syafi'i, iaitu Imam Malik bin Anas, yang mana Syafi'i mengambil daripadanya Muwatta' dan berguru dengannya, yang Imam Syafi'i kata Malik muallimi, Malik guruku, kata tak payah bismillah. Makruh lagi bismillah. Bukan kata tak baca pelan-pelan, tak baca langsung. Adakah pernah orang kata ni Imam Syafi'i ni tak kenang jasa guru dia betul? Dia kata guru dia sembahyang tak sah. Pak Syafi'i kata wajib baca bismillah, tak baca tak cukup. Orang tak kata macam tu. Itu pendapat dia dan itu pendapat guru dia. Jadi kalau tuan-tuan, mazhab Malik duduk di mana? Asal mazhab Malik dia duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Imam Darul Madinah. Sekarang mazhab Malik di mana? Di Afrika. Mauritania. Ni semua negeri-negeri yang kuat hafal yang tuan-tuan duk tengok tu. Tu bin Bayyah apa semua tu. Tu mazhab Malik. Algeria, Libya, semua negeri-negeri belah Afrika semua tu, semua umat Islam sana mazhab Malik. Okey. Mai mazhab Ahmad bin Hanbal. Bismillah tak? Bismillah. Tapi pelan. Macam perlih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Ahmad, Imam Ahmad dia orang Baghdad. Imam Syafi'i bersama dengan dia di Baghdad. Dia katakan ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggalkan Baghdad satu orang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Dia di mana mazhab Ahmad? Mekah, Madinah, apa lagi? Qatar, Kuwait, Jordan sebahagiannya. Jadi dalam dunia ini bismillah pelan ni bukan pelik, majority. Tak kunut pun majority. Taklah saya kata kebenaran tu diukur dengan majority, tak saya nak cerita dari segi jumlah. Lepas tu mari mazhab Syafi'i belah mana? Belah kita, Indonesia, Malaysia, apa semua ni, dan di Mesir sebahagiannya dan beberapa negeri, maka Syafi'i. Mereka kunut dan menjaharkan bismillah. Semua yang diamalkan ni, nak cerita yang perlu amalkan ni, bukanlah ganjil dari segi mazhab. Ada tuan rumah dia. Bahkan tuan rumah hak kita amal tu yang ramai sekali dalam dunia ni. Tapi dok, kata saya pergi di Kedah, jangan bandingkan dunia ni Kedah saja. Tak apalah, Kedah tu sebahagian lah daripada dunia. Saya pergi di Selangor, tak apalah itu sebahagian. Tapi keseluruhan dunia ni, majoriti seperti mana yang diamalkan di negeri Perlis. Okey, apa keistimewaan fatwa kita? Cerita sikitlah supaya nanti guru takmir ni dia cerita, saya pun tak tahulah dah depa fatwa macam tu nak buat macam mana. Ni saya nak cerita. Alhamdulillah fatwa Perlis ni bukan mufti seorang buat fatwa. Ada ahli-ahli fatwa seperti mana yang tuan-tuan tahu. Nak memperolehi satu-satu fatwa tu bukanlah mudah. Pasal dia sakanlah macam-macam pandangan dalam tu. Sehingga kita buat konklusi kepada satu fatwa tu setelah dibahaskan. Kadang-kadang satu pendapat, 3 fatwa belanja tak. 3 hotel pergi tukang, tak dapat-dapat lagi. Duk lawan tak habis. Bersungguh-sungguh. Sampai kadang-kadang ada yang merajuk keluar dah. Tenangkan diri, keluar dulu. Saat ni petang masuk balik. Tapi nak ceritanya bahawasanya bersungguhlah bila nak rumuskan satu fatwa. Dan ini kelebihan saya rasa kerana sikap negeri Perlis kita ni, kita ambil ahli-ahli fatwa ni daripada orang luar juga.
Dr. Zaharuddin, Ruzaimi, Dr. Azman, Dr. sebanyak semua. Berbagai-bagai bidang ni kita ambil ni. Dr. Johari Mat, bidang dia. Ramai semua dalam bidang macam duduklah anggota tu. Berbahas untuk menyimpulkan sesuatu pandangan. Masalah-masalah khilafiah. Setelah kita bincang, kita insaf, pandangan-pandangan yang kita berikan tu ada khilaf di kalangan ulama. Amalan-amalan peribadi, saya nak cerita, tuan-tuan kena faham. Besok nak cerita pada ni, hak orang tanya dalam kuliah. Ada dua keadaan. Satu, amalan kita sendiri. Satu orang duduk di Perlis, dia nak pegang kunut. Tak ada masalah, tidak termasuk dalam kesalahan. Jenayah ke apa tentu tak termasuk, kerana ini adalah qaul dalam mazhab Syafi'i. Dia nak kunut lah sampai 6 jam pagi pun tak apa, cuma keluar waktu lah. Kalau dia amalkan secara peribadi ataupun dia semayang dengan keluarga dia di rumah dia, tidak ada masalah dalam hal ini. Samalah juga dia nak bismillah kuat, bismillah perlahan, juga tidak ada masalah. Kerana ini adalah khilaf yang mu'tabar. Dalam fatwa boleh baca, ia khilaf dalam mu'tabar. Kita sebut hal tu. Cumanya yang kita bahaskan ni, habis tu yang duk timbul itu, kita bincangkan apabila ia diamalkan secara rasmi bagi pentadbiran negeri. Itu di bawah bab as-siasatu syariah, urus takbir. Apabila seseorang tu bekerja di bawah MAIPS, maka dia mengendalikan masjid-masjid di bawah MAIPS, maka dia mengamalkan dalam amalan dia sebagai imam, amalan yang ditarjihkan oleh fatwa. Tidaklah ada orang kata, orang yang nak fitnah ni, dia kata, Perlis kata haram untuk kunut. Tak ada siapa pernah kata haram. Orang Perlis pergi negeri lain, duk kunut, orang kunut diangkat, dia tak pernah timbul masalah. Ini, tuan-tuan pergi ke Kedah, kalau tu imam di Kedah ataupun di Selangor ataupun di Pahang tak kunut 3 pagi, saya ingat pagi keempat dia kena tukar dah. Pagi pertama orang kata kot dia terlupa, pagi kedua orang kata dia sengaja, pagi ketiga dia kata confirm dia tukar mazhab, pagi keempat dia kena berhenti. Adakah kita nak kata depa tu kata mazhab Ahmad, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi sebagai salah, tak sah semayang? Saya pun kata depa tak kata, tapi itu adalah amalan rasmi di negeri mereka. Hal yang sama di negeri kita ini, apabila perkara-perkara tertentu yang kita tarjihkan. Kalau orang tanya dia Perlis, betul ke kunut salah? Tak salah. Cuma dia tak boleh kunut kalau dia jadi imam rasmi masjid. Sebab masjid mengikut ulul amri. Ulul amri menitahkan rakyat mengikut keputusan fatwa yang diputuskan oleh jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh ulul amri. Dan Nabi menyatakan, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bimaksiatin. Seorang individu muslim hendaklah dengar dan taat selagi mana dia tak disuruh dalam benda maksiat. Maka suruh bismillah sir bukan maksiat. Qaul yang kuat di dalam mazhab-mazhab. Walaupun asal bismillah sir itu tak salah, tetapi mukhalafah dengan pemerintah dalam benda yang pemerintah suruh, yang pemerintah suruhan itu bukan maksiat, adalah salah. Tak pakai tali pinggang keledar, tak salah. Tapi apabila pemerintah menyatakan kena pakai, wajib taat dalam perkara yang benar. Itu datang, itu maksud ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulul amri minkum. Baca ayat. Apa maksud taat? Taat dalam perkara yang tidak maksiat. Adakah benda yang pemerintah Perlis, raja pemerintah perintahkan itu maksiat? Bila tak maksiat, taat jelah. Itu maksudnya. Pun begitu, fatwa kita begitu lunak. Cuba kita baca bilangan rakaat solat tarawih. Secara umumnya diamalkan di negeri Perlis ni berapa? Masjid-masjid kebanyakannya mengamalkan 11 rakaat lah, campur dengan witir. Tapi adakah fatwa menyatakan bahawasanya salah untuk lebih daripada 11 rakaat?
Kalau kita baca, boleh tengok dalam hadis, dia baca dalam fatwa kata hadis ini tidak menunjukkan solat malam hanya sekadar 11 rakaat, kerana terdapat riwayat lain yang menunjukkan baginda pernah menunaikan solat malam bersama Abdullah bin Abbas sebanyak 13 rakaat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kita tengok Nabi last kali dapat sambungan fatwa dia menyebut, maka dengan ini dia kata Nabi SAW tidak menjelaskan jumlah rakaat tertentu solat malam baginda. Ketika baginda ditanya, ini merupakan bukti jelas menunjukkan adanya keluasan dalam jumlah rakaat solat malam. Cumanya apabila buat di masjid, oleh kerana Tok Imam buat sebelah, kita buatlah sebelah. Kalau kita nak sambung, tak ada masalah. Kalau Tok Imam dia kata mai jumpa pejabat mufti, ni orang kampung kami duk minta nak buat 20, saya akan kata buatlah 20, tapi buat elok-elok lah. Jangan pecut kami walaupun 20 sudah sama dengan sebelah. Tak payah macam tu. Buat tak ada masalah. Kerana fatwa tak kata rakaat 20 itu salah, tak kata. Cumanya hak dulu hak hebat kata kalaulah tak buat 20 ni menyebabkan makmum akan lari meninggalkan masjid. Kita bagi buat 20. Sampai rakaat yang ke-12 kita tengok mula tinggal 20 orang. Sampai rakaat yang ke-13 tengok-tengok tinggal 6 orang. Sampai rakaat 20 tu sungguh tengok-tengok tinggal 4 orang. Tak apalah, bukan kita kata tinggal 4 orang tak boleh, tapi realitinya dengan keadaan umat Islam hari ini di negeri yang fatwa kalau buat korang pada 11 tak boleh tu pun, sampai tang 11 tu saya tengok cerah lah juga. Bahkan cerah tinggal satu sah je lah. Kita di Perlis tak pernah kata kena buat 11, tak kata. Kita kata luas. Cuma kalau imam amalkan 11, itu dia boleh amalkan seperti kebiasaan yang kita amalkan. Yang kita pesan ialah supaya tertib dalam hal itu. Okey. Tuan-tuan semua boleh tengok juga tentang tak ada doa khusus, tentang macam hatta saya nak sebut sirah fatwa tentang bismillah kuat ni. Hak ni duk bising sangat. Padahal bukan isu pun. Fatwa kata apa? Bacaan basmalah sama ada sir atau jahar termasuk dalam persoalan khilaf yang muktabar. Saya bukanlah nak kata, tuan-tuan boleh pergilah negeri-negeri lain, ceklah juga fatwa tentang hal ini. Saya ingat Perlis telah mengambil langkah yang sangat insaf. Tak kata salah. Maksud bila kata khilaf yang muktabar, tak ada siapa yang salah. Cuma dia sambung, namun fatwa Perlis mentarjihkan bacaan basmalah secara sir kerana dilihat kepada hujah-hujah yang lebih kukuh. Pustak. Jadi kalau orang kata betul ke Ustazah, dia pun kata di Perlis tu kalau kita bismillah kuat sembahyang tak sah, jangan nak pergi tambah betul lah. Fatwa sebut, baca teks fatwa lah rasmi, dia tak boleh jadi fatwa. Lepas daripada fatwa dikeluarkan, diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa, diangkat balik ke majlis sehingga diperkenankan oleh raja pemerintah, dia tanda tangan, baru jadi fatwa. Dia ada lagi satu peringkat lain, orang bersama dengan tuanku yang akan bincang balik kesan kepada benda ni dari segi undang-undang dan seumpamanya, barulah ditanda tangan sebagai fatwa bagi negeri. Khutbah Jumaat. Saya nak berapa diperoleh ni? Satu ke dua? Khutbah Jumaat. Khutbah raya, satu ke dua? Satu ke dua? Okey, kita baca fatwa kata apa. Khutbah hari raya boleh dilaksanakan dengan satu khutbah atau boleh juga dilaksanakan dengan dua khutbah, seperti khutbah Jumaat, dan duduk seketika sebagai pemisah antara dua khutbah. Saya ingat satu negeri yang paling fleksibel, dua-dua bagi. Sebab tu tuan-tuan bila dapat teks khutbah raya tu, tuan-tuan tengok, untuk yang nak baca satu khutbah, untuk yang nak baca dua khutbah. Pasal raya ni ada kaul yang kata baca satu khutbah saja raya, dia tak seperti Jumaat, dia satu khutbah. Ada pendapat yang kata dua khutbah. Kita tengok dua-dua pendapat ni ada alasan, kita bagi dua-dua. Jadi bila mari teks hari raya tu, tengok ada bagi yang ingin baca dua khutbah, sehingga berhenti di sini. Jadi duduklah masa tu. Pasal kita pecahkan dua khutbah. Lepas tu naik sambung balik,
jadi 2 khutbah. Orang tanya, ni diperlih takbir raya macam mana? Dia kata dia perlih takbir lain sikit. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi? Terus semua la ilaha illallah, kan? Dia kata orang 3, depa 2 Kami duduk biasa ni ada relay mai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? 3. Fatwa kita kata apa? Dia kata pelik-pelik. Fatwa dia jadi macam tu. Takbir 2 ni daripada zaman dulu ke. Kena tanya ustaz-ustaz kita. Orang dulu-dulu dia pakai riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam masalah ni 2. Tapi fatwa kata apa? Fatwa kata terdapat perbezaan lafaz takbir yang diriwayatkan daripada para sahabat Nabi SAW. Hal ini menunjukkan terdapat keluasan dalam perkara ini. Oleh itu, lafaz takbir untuk hari raya boleh dilakukan dengan 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika ditambah dengan lafaz la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah dan seterusnya juga adalah suatu penambahan yang diterima. Boleh ke tu? Kan? Kau tak sama hak dengar hak sebelum ni. Sebab tu kena baca fatwa. Dah jadi, kita jadi guru takmir, guru majlis, baca fatwa. Dia kata diperlih tak pegang tungkat. Fatwa perlih mentarjihkan tidak termasuk sunnah untuk khatib memegang tungkat ketika berkhutbah. Khilaf benda ni. Kita tarjih. Bila kita kata tarjih no, ada 2 pendapat. Kita tarjih. Melainkan jika ada keperluan seperti khatib yang uzur dan seumpamanya. Boleh tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata memang pegang tungkat. Ibn Shihab Az-Zuhri juga ada riwayat dia kata pegang tungkat. Khilaf. Tapi kita tarjih tak perlu. Saya buat contoh-contoh ya. Kunut subuh. Dia perlih, dia berkata kunut subuh dia bertangkap. Siapa kunut subuh? Yang orang buat maksiat dia tak tangkap. Ada juga mangkuk yang buat cerita macam tu. Kunut subuh, fatwa kita, kunut subuh antara perkara yang khilaf dalam kalangan ulama. Pasal apa kita sebut yang tu? Kita nak bagi tahu supaya orang tak kata sesat dan supaya kita khilaf ke? Fatwa perlih mentarjihkan solat subuh dilakukan tanpa kunut subuh. Pegangan amalan khusus kunut solat subuh ditarjihkan sebagai qaul yang dhaif. Ini pegangan dia. Zikir selepas solat, dia kata dia perlih tak benarkan semayang zikir lepas solat. Padahal sebesak-besak masjid tu semua duk ada zikir selepas solat, kita gantung di depan. Sebesar-besarnya ada lagi cop Jabatan Mufti zikir selepas solat. Cuma yang kita fatwa ke apa? Zikir-zikir selepas solat dilakukan secara bersendirian dalam keadaan khusyuk dan merendah diri kepada Allah. Tidak mengapa jika kadang-kadang imam menguatkan bacaannya bagi tujuan mengajar para jemaah. Kadang-kadang. Ini seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i di dalam Kadang-kadang. Tapi kalau tiap-tiap hari itu bukan mengajar lah. Orang perlih mana berzikir lepas semayang. Tapi saya tengok Masya Allah, pilah masjid mana pun, lepas semayang semua duduk diam. Dia pun tak bangkit. Kerana orang zikir. Kerana ada orang ni dia faham, kalau tak bunyi tangan tu imam tu tak berzikir. Orang lepas semayang doa dulu. Dia kata, macam mana tahu dia tak doa? Langsung, tu tak tengok tu imam angkat. Hang doa tak? Dia tak doa. Doa apa? Tadi dengan Tok Imam. Tok Imam doa apa? Mana aku nak tahu dia doa Arab. Dia pun tak tahu dia doa apa. Sebab tu kita kata amalkan wirid-wirid
yang diamalkan oleh Nabi SAW. Bersendirian, khusyuk. Tapi kalau imam nak ngajak, kadang-kadang dia tengok orang tak erti nak baca 2-3 bacaan, dijaharkan supaya mereka ikut. Seketika maka tidak mengapa. Duduk tawarruk ketika tasyahud. Dia kata dia boleh depa tak duduk tawarruk. Semua duduk iftirash saja. Depa kata kalau duduk tawarruk tayar kita pencit. Adakah? Fatwa kita kata duduk tawarruk memiliki beberapa cara. Salah satu yang biasa diamalkan ialah duduk atas punggung kiri dengan menghulurkan kaki kiri ke arah kanan dan di bawah kaki kanan yang ditegakkan telapak kakinya. Ini sabit di dalam sunnah Nabi SAW. Ia dilakukan ketika duduk tasyahud kedua dalam solat. Duduk tawarruk ini dilakukan dengan mengambil kira kemampuan seseorang dan keadaan jemaah. Maksudnya kalau dia tu gemuk, duduk tawarruk timpa orang sebelah, tak payahlah. Kalau dia nak duduk tawarruk sampai terkepit kaki orang sebelah, tak payah. Tapi kalau dia boleh duduk tawarruk. Tawarruk ni bahasa orang kampung ni duduk tahiyat akhir dia panggil. Setengah orang kata diperlih, tak ada. Fatwa kita kata ada dalam hadis untuk tahiyat tasyahud atau tahiyat yang kedua. Yang penting tuan-tuan, balik baca fatwa-fatwa ni supaya kita tahu dalam hal ni. Daripada setengah orang mai tanya saya, pasal apa diperlih tak boleh baca surah Sajadah masa sembahyang subuh hari Jumaat? Ada orang boleh tanya macam tu. Pasal apa? Dia kata saya tengok tu imam tak baca. Dia kata mufti tak bagi baca. Mufti juga. Fatwa kita kata apa? Para imam masjid yang memiliki kemampuan dianjurkan membaca keseluruhan surah As-Sajdah dalam rakaat pertama dan keseluruhan surah Al-Insan dalam rakaat kedua bagi setiap solat subuh hari Jumaat, mencontohi sunnah Nabi SAW. Walau bagaimanapun hendaklah dielakkan dari mewujudkan anggapan wajib membaca kedua-dua surah tersebut pada setiap subuh pada hari Jumaat. Hal ini perlu mengambil kira kesesuaian waktu dan tempat bagi mengelakkan kesusahan para jemaah. Kalau sampai hari yang dah lewat dah subuh tu baca jemaah dah dekat nak pergi kerja, kena ambil kira lah. Dan semua ni harap tuan-tuan semua yang jadi guru takmir, guru majlis, harap balik baca dengan kepahaman seperti mana yang saya sebut. Bila kita tengok pasal apa dia kata ditarjihkan, maksudnya fatwa mengiktiraf ada dua pendapat. Bila dia kata khilaf mu'tabar, dia lagi mengiktiraf bahawa ada. Maksud dia tak kata salah yang satu lagi, tapi dia kata qaul itu lemah di sisi fatwa. Maka dengan itu, dengan apa yang saya bentangkan ini, saya mengharap mudah-mudahan kita faham, dan supaya yang tak faham tu balik semak supaya kita dapat jawablah kalau jemaah tanya kami sebagai guru takmir ni. Last saya nak sentuh satu hal. Ni bagi penuh tajuk tadi. Tuan-tuan, pasal apa kita jadi guru majlis ke, guru takmir ke, semua jawatan-jawatan ni untuk apa? Kata saya memang suka mengajar. Untuk apa kita mengajar? Untuk apa? Pasal apa nak pergi mengajar? Cukup kita tahu kita seorang dah. Ada beberapa alasan. Kalau kita mengajar kerana ada allowance, yang tu saya tahu apa yang nak kata apalah. Tapi kalau kita mengajar lillahi ta'ala, kita anggaplah kita berkhidmat kepada agama Allah. Bila kita khidmat pada agama Allah, kita nak sampaikan apa yang kita yakin. Pada keyakinan kita, inilah Allah mahu supaya kita sampaikan. Inilah yang ada di dalam hadis Nabi yang kita telah baca untuk kita sampaikan. Supaya kita tidak menyampaikan sesuatu yang menjadi masalah pada kita di akhirat kelak. Jadi kita sampaikan apa yang pada keyakinan kita ini adalah merupakan amalan saleh yang aku bagi kuliah maghrib dengan Aisyah hari ini termasuk di dalam maksud firman Allah, mudah-mudahan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan beramal dengan amalan saleh.
Mudah-mudahan yang aku sampai ni dapat. Saya nak ingatkan diri saya sendiri. Kerana tuan-tuan, pertarungan yang paling hebat dalam hidup ini ialah bertarung dengan diri kita sendiri. Kita bimbang. Saya lah bimbang, mungkin tuan-tuan telah selesaikan masalah ni. Sibuk kita dengan urusan mengajar, jadi ustaz kuliah. Terlupa kita nak bertanya, ikhlaskah ataupun tidak segala yang aku buat ini. Untuk siapa aku buat semua hal ini? Kenapa yang aku sibuk sangat nak mengajar ni? Siapa yang aku cari dalam hidup ini? Kalau kita telah berfikir, menanamkan dalam diri kita, ya Allah, aku cari redha-Mu ya Allah, maka kita semaklah elok-elok sebelum kita mengajar. Pi sambak kitab, selit, pi mengajar. Kalau kita dah ilmu banyak, saya tak ada masalah. Tapi kalau kita kadang-kadang ilmu kita pun tak berapa kemas, memang saya lah suruhnya tak kemas, saya nak kena semak. Tuan-tuan mungkin kemas, saya tak cerita lain lah. Tapi kalau rasa kurang kemas, semak dulu. Saya lagi baca hadis palsu, Israiliyat, baca riwayat yang tak betul, pakai kaul pendapat yang tak betul. Orang kita mengajak, kita ajak benda yang salah. Anak makmum tu dia tak tahu, dia dengar, oh, dia buat balik, dia amalkan. Rupanya yang dia amalkan, yang dia sangka Nabi suruh, rupanya tak ada. Kita yang pandai-pandai. Sedangkan kita sampai ni khidmat, menunaikan perintah Allah. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad itu wujud dan datang, kita tak jadi guru takmir ni. Itulah, tak jadi guru majlis, tak jadi kita orang yang mengajar. Kerana bagi menyampaikan ilmu Nabi SAW. Maka sebab itu, ambillah seketika sebelum keluar tu duduk, nak pi tunaikan tanggungjawab, menyeru kepada jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan tahniahlah kepada semua yang mendapat tauliah pada hari ini dan sama-sama berkhidmat. Saya dan tuan-tuan tidak ada beza apa, sama je. Cuma seorang dia pubuh nama jadi mufti, seorang mungkin tuan-tuan jadi guru takmir ke guru majlis, yang tu nama sajalah. Ilmu mungkin tuan-tuan lebih, soleh mungkin tuan-tuan lebih, warak mungkin tuan-tuan lebih. Kebetulan di atas dunia yang mana manusia ini banyak lakonan dan wayang kulitnya, saya ditakdirkan dengan jawatan ini. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan ada apa-apa masalah dan pandangan, saya mengalu-alukan datang ke pejabat mufti untuk main jumpa saya dan beritahu mufti nak bincang sikit yang ini dan supaya kita dapat selarakan. Yang kedua, yang berikutnya, kita mengajaklah untuk bagi manfaat. Macam saya kata tadi, apabila kita pergi satu masjid ni, saya minta pada pihak jaib juga. Masjid tu misalnya dah mengajak dah fiqah, kita nak pergi jadi guru, kita nak mengajak lagi yang tu, carilah subjek lain sama. Tengok dalam jadual masjid, tafsir. Jadual kedua, tafsir. Hampir 3 orang tafsir dalam satu masjid. Bagilah keperbagaian. Sebab itu jabatan mufti, kita sediakan silibus tu. Ada akidah, ada tafsir, ada fiqh. Jadi pilihlah buku-buku yang kita bagi tu. Dan kita akan lancar lagi beberapa buku untuk dibekalkan. Pilihlah buku-buku tersebut. Jadi bila tuan-tuan pergi masjid, dia kata, ni ustaz nak mengajar apa ustaz? Saya ni mudahnya tafsir lah. Dia kira mudah kat dia, hak dia tak payah nak study dah. Tuan-tuan tak buat lah kot. Janganlah macam tu, tanya, di sini apa yang tak mengajar lagi? Di sini kami ni fiqh orang tak mengajar lagi. Kita kena ukur lah, kita mampu ke tak? Oh, kata fiqh saya tak boleh. Tak ada diingat. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saya duk tukar sehari 6 kali. Tak boleh. Cuba cari ustaz lain kata. Misalnya kan. Tapi kalau tak apa, saya mengajar fiqh. Bab taharah apa saya mengajar. Pasal jatah mufti kita dah sediakan buku. Mengajar. Kalau kita buat macam tu, kita memajukan negeri ni. Kau tiga main tu, itu ustaz hari 2 hari lepas mengajar dah kitab ni, ustaz ni mengajar kali lagi. Janganlah macam tu.
minta tolong ustaz dan ustazah. Cuba semak balik. Kalau tengok, saya pun mengajar hadis ni, ustaz tu pun mengajar hadis ni. Boleh tak kita tukar tajuk? Tolonglah, bantu jemaah kita. Kalau kita betul-betul nak berikan, nak provide ilmu pengetahuan untuk masyarakat kita. Sekian, terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.